Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Tafsirul Quran surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Sambungan kita bermula ayat 105. Ayat 105. InsyaAllah kita sampai ke ayat 111. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 729. Yang Jawi punya, muka surat 729. Yang lain-lain tu cari nombor ayat lah kan. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang ke-105. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini iaitu Allah SWT nyatakan hujah ke atas puak-puak kafir yang dimasukkan dalam neraka. Mereka, yang pertama dia kafir. Yang kedua, kejahatan itu bertambah lagi dengan pendustaan, penghinaan mereka terhadap Nabi dan juga main-mainnya mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dia mainnya orang yang beriman. Dia panggil istihza', perli-perli, senda-senda gurau, gitulah perangai dia. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Itu ayat, insya-Allah sampai ke sini. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat kita ni. Ayat kita yang menyebut tentang kedudukan orang kafir, apa yang telah mereka lakukan dan apa yang terjadi kepada mereka. Allah SWT gambar di sini supaya kita jelas, kita dapat gambaran yang suasana yang berlaku. Gambaran suasana yang berlaku kepada golongan yang menentang, golongan yang istihza, main-main kepada orang Islam itu sendiri. Tengok ayat yang pertama. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Sambil dikatakan kepada mereka siapa? Dalam tafsir kata li ahli nar yaumal qiyamah. Kepada ahli-ahli neraka pada hari kiamat. Allah tanya mereka, alam takun ayati, bukankah ayat-ayat aku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya? Baca ayat tu mendusta selalu dah. Para pelajar sekalian, ayat ini bersambung cerita dengan ayat siri yang lepas. Bermula dari ayat 102, 103, 104. Sesiapa yang berat timbangan amalannya. Tengok. Siapa dia berat timbangan amalan dia berat. Ayat 104, 103, waman saqulat waman khaffat. Siapa yang ringan dia punya timbangan amalan. Allah Ta'ala sebut dua-dua. Golongan yang berat, golongan yang ringan. Orang yang ringan, ulaika allazina khasiru, mereka itulah orang yang rugi, merugikan dirinya dan mereka kekal dalam neraka Jahannam. Sifat dia macam mana? Talfahu wujuhahumun nar. Api neraka membakar muka mereka, wahum fiha kalihun, mereka huduh sekali dalam azab neraka dengan muka yang terbakar, dengan bibir mulut yang pecah sampai nampak dia punya gigi. Allahumma musta'an. Kita minta berlindung Allah minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kata 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baik. Kemudian baru mari ayat ni. Ayat 105, alam takun. Maknanya, setelah mereka berada dalam neraka Jahannam, Allah tanya mereka. Baru sampai di situ. Ayat ini, ayat Al-Quran dia tafsir ayat dengan ayat. Itu dia panggil tafsir ayah bil ayah. Timbul satu soalan daripada para pelajar. Saya suka dengan soalan-soalan seperti ini. Soalan yang berkait dengan tajuk kita dalam siri yang lepas. Iaitulah dalam tafsir Al-Muharrar, ketika menafsirkan ayat faman saqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu, dia kata dalalatun, ayat ini menunjukkan bahawa neraca timbangan itu lil kafirina wal mu'minin, kepada orang kafir dan orang yang beriman. Sehingga kan Imam Malik rahimahullahu ta'ala
mengatakan orang kafir itu ditimbang amalannya. Yunsabu lahul mizan, diletakkan neraca timbangan. Diletakkan neraca timbangan. Jadi soalan sahabat kita ni, dia kata, mengapa mereka, orang kafir, orang beriman tu memang kena, mengapa mereka orang kafir ni diberi neraca sedangkan amalan mereka tidak diterima? Kerana mereka tidak beriman. Menarik soalan. Jawapan kitanya, ikhtalafa ahlul ilm. Ulama-ulama berbeza pandangan tentang timbangan pahala orang, timbangan amalan orang kafir. Sebab orang kafir ni, dalam Quran kata, amalan dia menjadi debu yang berterbangan, haba'an mansura. Haba'an mansura. Habis kenapa ditimbang? Maka zahaba al-Imamul Baihaqi rahimahullah wal Qurtubi fi Tazkirah dan lain-lain ulama Islam, termasuk dalam kitab kita ni kata, Imam Malik rahimahullah sendiri, Imam Ahlus Sunnah, dia kata apa? Annaha tuzan. Ditimbang semua amalan kebaikan orang kafir sebagaimana ditimbang amalan orang yang beriman. Untuk apa? Supaya orang kafir itu nampak keadilan Allah Azza wa Jalla di dalam menilai kedudukan seseorang. Cuma amalan orang kafir yang baik-baik, berat di atas dunia, berat, tapi di akhirat esok jadi ringan. Sebab dia sudah kehilangan kualiti dia. Kualiti dia buat bukan kerana Allah, kerana syirik, kerana ni, maka dia jadi hilang dia punya kualiti. Orang mukmin nampak ringan atas dunia tapi berat di akhirat. Seperti hadis yang kita baca, dua kalimah yang ringan atas lidah disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah, tapi berat atas timbangan. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Cuma saya nak tanya para pelajar sekalian, bermula dari kita belajar semalam sampai hari ini, berapa ratus kali seorang-seorang mengulang-ulangi bacaan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ataupun sekadar tercatat di atas catatan, tapi tidak menjadi basahan lidah kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah ala qaswatil qalbi wal ghaflati. Allahu Akbar. Kita minta selamat, minta dengan Allah Azza wa Jalla, kita mengadu kepada Allah di atas kerahnya hati kita, laranya kita, dua kalimah yang ringan di atas lidah, berat di atas timbangan di akhirat esok, disayangi oleh Ar-Rahman, tapi tidak menjadi ringan lidah kita untuk menyebutnya. Allahu Rabbi, ya Allah, nashku ilaika qaswata qulubina. Kami mengadu kepadamu, ya Allah, betapa kerasnya hati kami. Kalau tidak hati keras, menjadi bacaan kita setiap hari. Baik. Itu kata di para ulama Islam, ditimbang untuk dinyatakan apa? Dinyatakan keadilan, neraca keadilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas daripada itu, amalan-amalan kebajikan mereka menjadi debu yang berterbangan. Yang penting sudah ditimbang, dikira. Mu tengok sendiri ni. Kebajikan-kebajikan kamu tidak berkualiti. Sebab apa? Sebab kamu buat tidak dengan iman. Baiklah para jemaah sekalian, mudah-mudahan itu menjawab soalan-persoalan yang ditimbulkan tentang kaitan ayat ini dengan ayat yang lepas. Baik para pelajar, kita balik kepada ayat kita. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengok ayat 105 semula. Maknanya kita setelah Allah Ta'ala ceritakan timbangan yang berlaku, bagi orang mukmin ditimbang. Amalan baik, amalan buruk. Tapi dia orang beriman. Mana amalan dia, kalau tak cukup berat, ada lagi kelemahan di sini, maka di situlah kita menanti syafaah, pertolongan Nabi SAW. Contohnya orang ni sama banyak, berat dengan sama ringan. Nak gimana ni? Malaikat kata syurga ke neraka. Maka disitulah datangnya syafaat Nabi SAW menarik kita untuk ke syurga. InsyaAllah. Baik, bagi orang yang kafir ni.
Allah Ta'ala cerita puak-puak kafir ni, bila ditimbang amalan dia sudah tidak ada lagi. Amalan jahat dia lebih berat daripada amalan kebajikan, sebab kebajikan dia sudah tidak ada kualiti kerana mereka derhaka. Maka Allah tanya ahli neraka, bukankah ayatku telah dibaca kepada kamu? Alam takun ayatu kitabi tuqra'u alaikum fid dunya. Kamu tak dengar Quran? Kamu tak dengar pendakwah-pendakwah cerita tentang Islam? Kamu tak dengar soalan-soalan yang cukup menakutkanlah, sebab iyalah bila ditanya maka kita akan rasa ketakutan. Para pelajar sekalian, ketika itulah mereka akan jawab, apa dia jawab? Fakuntum biha tukadzibun. Kamu semua mendustakan ayat-ayatku. Puak kafir pun jawab, dia panggil mengiktiraf, mengakui apa yang mereka buat. Dia tak mengaku pun kena mengakulah. Kalau tak mengaku, dia memang kena mengaku. Macam mana tak mengaku? Memang kamu dah buat. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Mereka menjawab. Apa dia jawab? Qala ahlun nar, ahli-ahli neraka memberi jawapan. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Wahai Tuhan kami telah dikalahkan. Ghalabat alaina shiqwatuna, dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami. Apa dia kecelakaan kami? Tengok dalam tafsir ni jawab. Ulama tafsir kata apa? Ma sabaqalana fi sabiqi ilmika. Mereka berhujah balik dengan qada, dengan qadar. Dia kata telah tetap dah dalam ilmumu ya Rabbi. Wa katabtahu fil lauhil mahfuz. Mudah tulis dalam lauhil mahfuz. Kamu telah mentakdirkan kami min syaqawatin. Kami ni jadi orang jahat. Fakadzabna rusula, maka kami pun mendustakan Rasul. Kalau kamu tulis dalam kami ni orang baik, sekali dengan Sayyidina Abu Bakar, sekali dengan Umar, sekali dengan Osman, tentulah kami akan membela Rasul. Allah, dia jawab. Oleh kerana kami telah ditulis sebagai orang yang celaka, walam nahtadi ba'da qiyamil hujjati alaina. Kami tetap tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah setelah tertegaknya hujah ke atas kami. Kenapa? Linasir ila ma sawaqa fi ilmika, supaya kami tetap menjadi orang yang celaka mengikut ilmu yang sudah pada ilmumu yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allahu akbar. Itu jawapan puak kafir terhadap hujah, terhadap soalan yang ditanya kepada mereka pada hari kiamat. Wa kunna qauman dallin. Dan kami dengan itu menjadilah dari golongan yang sesat. Ai wa kunna fid dunya qauman dallin an tariqil haqqi. Kami di dunia dia menjadi golongan sesat dari jalan yang benar. Taihinan an sabilir rasyad. Tak jumpa cari jalan petunjuk. Dia jawab. Jadi orang kafir ni dia jawab dengan hujah. Hujah apa? Hujah takdir Allah kepada mereka. Kami jadi orang sesat. Allahu Akbar. Kemudian apabila mereka dapat memberi jawapan, seolah-olah jawapan itu akan melepaskan mereka, dia pun minta. Orang panggil spontan lah. Ada peluang nak minta. Minta apa? Nak minta keluar dari neraka. Tengok ayat 107. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini serta kembalikan kami ke dunia.
Kata di ulama, ini permohonan kali kedua. Kali pertama dia orang minta nak balik ke dunia bila waktu nak mati dulu. Ingat tak? Sewaktu dia nak mati, mereka juga sudah minta nak balik ke dunia. Sekarang ni, sekali lagi minta, akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, dahsyatnya. Penat dah kami ni. Kan? Duk ikut hawa nafsu atas dunia, hari ni kami dihumban ke dalam neraka. Mintalah hantar balik ke dunia untuk kami jadi orang baik. Nak jadi orang soleh. Harta kami nak sedekah. Dan kami berjanji. Apa dia janji? فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Ya Rabbi. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Jadi dia janjilah. Maknanya ya Rabbi, kalau kami balik ke dunia, kemudian kami jadi orang tak baik pula, maka kamilah orang yang zalim. Mustahiquna lil iqab, ketika itu kami berhak untuk diazab, untuk diseksa, untuk diperlakukan apa saja yang sesuai. Sebab apa? Sebab memang kami dah tak reti. Kami sudah tidak dengar kata. Agak-agaknya macam mana para jemaah sekalian, para pelajar sekalian? Adakah Allah Ta'ala layan? Allah terima lagi permohonan mereka? Allah Ta'ala ambil cakna dengan rayuan, rintihan mereka? Tengok ayat 108. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله. قال الله لأهل النار. Allah SWT jawab kepada ahli-ahli neraka, ikhsa'u fiha. Diamlah kamu, duduk situ. Dengan kehinaan dalam neraka ni. Jangan duduk minta-minta. Duduk situ. Wala tukallimun. Dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Allahu Rabbi. Jangan duk minta-minta lagi. Jangan duk rayu. Tidak ada rayuan, tidak ada. Duk sini. Ini bagi orang kafir. Bagi orang beriman. Yang asi, yang derhaka. Yang tidak baik. Maka mereka setelah dibakar, dibersihkan dari dosa-dosanya, hangus terbakar, maka selepas daripada itu mereka akan ditarik keluar dari neraka, bawa ke syurga. Tetapi bagi orang kafir yang langsung tidak beriman, apa jadi dengan mereka ini? Mereka akan jadi orang yang dahsyat. Apa yang dahsyatnya? Kekalah dalam neraka sampai bila-bila. Terserahlah kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak bahas, tak boleh nak bincang lagi, sebab Allah kata khalidina fiha, kekal dalam neraka. Jadi adalah perbincangan para ulama. Kita kata wallahu alam, kita serahlah perkara-perkara seperti ini kepada ilmu Allah, sebab benda-benda gaib, benda yang hanya melalui lorong wahyu saja. Kalau Nabi sebut, kita sebut. Nabi tak sebut, jangan duduk cari perbahasan yang banyak, qila wa qala, tidak ke mana akhirnya. Baik. Kemudian Allah ceritakan, setelah orang kafir mengaku mereka buat silap, mereka buat sesat, mereka sesat, sambil-sambil itu mereka masih lagi mencari hujah nak lepaskan diri. Hujah dianya takdir Allah. Para pelajar sekalian, kita tak boleh lagi nak menggunakan hujah takdir bila? Apabila sudah terkena. Atas dunia pun sama juga. Contohnya orang ni kena tangkap. Duduk dalam lokap polis. Tak boleh dia hujah di mahkamah, Tuan Hakim, saya ni
terjadi benda ni, melakukan perbuatan ini dengan takdir Allah. La. Kita tak boleh hujah dengan takdir di dalam perkara seperti ini. Cuma kita kena belajar menerima takdir supaya hati kita tenang, tidak goyah. Baiklah. Hujah takdir tidak diterima. Bahkan Allah Ta'ala tengking mereka. Ikhsa'u fiha. Diam. Wala tukallimun. Cukup. Jangan bercakap. Tak ada faedah dah. Baik. Kumpulan satu lagi. Tengok ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun. Bagi orang kafir, sudah tidak ada harapan lagi. Allah Ta'ala telah putuskan rahmat, kasih sayangnya kepada mereka. Maka Allah cerita kumpulan yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diunayai oleh puak-puak kafir di atas dunia. Innahu kana fariqum min ibadi. Sesungguhnya ada sepuak, ada satu kumpulan dari hamba-hambaku di dunia dahulu, memohon kepadaku dengan berkata, tuan-tuan dan puan-puan, tanda ayat ini boleh kita jadikan doa minta keampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan sekumpulan hamba Allah yang diseksa, yang ditindas, yang dipermain-mainkan oleh puak kafir atas dunia. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ni boleh kita ambil. Dia panggil doa dari Al-Quran. Doa dari Al-Quran. Ikut semua baca. Kita niat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa orang-orang yang saleh. Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Kami telah beriman. Tanda sini. Ini dia panggil, kita akan bincang di akhir nanti dalam bab tawassul kepada Allah dengan keimanan kita. Oleh kerana kami ni orang beriman, kami percaya kepada-Mu ya Allah, kami mengikut percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghfir lana. Oleh itu ampunlah dosa-dosa kami. Warhamna, serta berilah rahmat kepada kami. Wa anta khairur rahimin. Dan sememangnya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat kepada hamba-hambamu. Siapa lagi rahmat? Allah kata, aku ada 100 rahmat. Aku turunkan 1 rahmat je atas dunia ini. Kita nampak berkasih sayangnya di antara manusia. Hatal hayawan. Haiwan pun jaga sayang kepada anak-anak dia. Subhanallah. Saya tak tahulah, tengok dalam video filem yang orang tunjuk. Seekor harimau jaga anak lembu. Mak dia mati, harimau ni tolong jaga anak baby lembu tu. Akhir sekali lembu tu besar pada harimau. Tapi dia pergi lagi malam-malam ziarah anak dia. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dengan satu rahmat ni, Allah SWT letakkan ke hati manusia, hati hayawan, berkasih sayang, hormat, kesian sama dia. Tapi orang sudah dicabut rahmat, bukan sahaja anak kucing dia campur, anak dia pun dia campur keluar. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Apabila rahmat sudah dicabut, begitulah keadaan manusia. Jadi kita minta dengan Allah, tuan-tuan tanda, doa ini, yaqulu tu jangan kata. Kita ambil kepada bermula Rabbana. Rabbana amanna. Faghfir lana warhamna. Minta 2 perkara. Ampunkan, rahmat. Kalau kita dapat 2 ni cukuplah. Atas dunia pun kita selamat, di akhirat kita selamat. Sudah dapat 2. Baik. Orang macam ni, orang yang baik-baik,
Kan? Jama'atun min ibadil mu'minin al-mustad'afin. Hamba-hamba aku yang beriman, yang lemah atas dunia dulu. Mereka telah berdoa. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa, yakni fastur zunubana, sembunyi, tutuplah dosa kami, kesalahan kami. Maafkanlah segala kesilapan kami dan berilah rahmat kepada kami. Kamu pula buat kafir, apa yang kamu buat kepada mereka? Tengok ayat 110. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri. Maka kamu jadikan mereka, orang-orang lemah di kalangan orang Islam tu, bahan ejekan. Tak ejek macam mana? Mereka nak jumpa Nabi SAW, bagi syarat, Muhammad nak jumpa, kami nak jumpa mu. Tapi, ni, yang duduk pakai baju carik, baju serebeh ni, rambut berkonyeh, kata orang, keluarkan. La. Tak mau. Jumpa Nabi kalau ada Bilal, ada sahabat-sahabat yang mustad'afin ni, tak mau. Sombongnya dia. Dia perli, macam-macam lah perli lagi. Nabi sendiri pun kena perli. Dia kata syair, majnun, sahir, macam-macam. Dengan sebab kamu mengejek-ngejek, hatta ansaukum zikri, menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku. Kamu terlupa di akhirat esok ada balasan. Atas dunia kamu bebas, tapi di akhirat esok kamu akan jumpa apa yang kamu main-mainkan dulu. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. Mengejek, perli. Tengok nota di bawah. 1103. Yakni tidak ada faedahnya kamu sekarang merayu kepadaku. Sesudah kamu ditimpa azab, tak perlu buat rayuan. Kerana semasa kamu di dunia dahulu bukan saja kufur engkar, tetapi selalu mengejek-ngejek, perli. Orang Kelantan kata nganyi. Ingatlah kalimah nganyi ni makna perli. Istihza. Dan tertawakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedangkan mereka selalu memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun dan minta rahmat. Orang macam ni kamu perli, orang seperti ni kamu main-main. Allah sebab itulah Allah maka qala sa'u, diam, jangan bercakap. Allahu Akbar. Kemudian ayat 111, Allah kata apa? Allah kata kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dalam tanda tuan-tuan, ayat yang hampir sama, cerita tentang puak-puak kafir ni, ayat surah Al-Mutaffifin. Ayat Al-Mutaffifin, ayat 29 hingga 32. Tanda ini dia panggil ilmu tadabbur. Kita kena ambil ayat ni ditafsir dengan ayat yang lain. Surah Al-Mutaffifin, ayat 29 hingga 32. Qala Allah Ta'ala, Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Orang kafir, puak jahat tu tengok orang mukmin suka. Puak-puak lembek tu mari dah, puak-puak lemah ni. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila mereka lalu, dia duk mai perli, kenyit mata lah, macam-macam lah. Yang pentingnya busuk ke selekeh, cukup. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jadi macam-macam lah dia punya beli. Tuan-tuan tengok dalam ayat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Puak sesak tu, dia kata orang Islam sesak. Jadi orang yang kamu hina, orang yang kamu main-main inilah. Allah kata apa? Tengok ayat
111, inni jazaituhumul yawma bima sabaru, sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan. Mereka mendapat syurga, dapat nikmat yang besar. Annahum humul faizun, mendapat balasan disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mau nak tengok orang berjaya, nak tengok orang bahagia, siapa? Siapa? Orang yang beriman. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita orang beriman, yakinlah dan percaya. Kita kena sabar. Di atas dunia ini, walaupun kita nampak lemah, nampak macam tidak berjaya, projek-projek kita tak apa nak jalan, nak banding dengan projek orang kafir contohnya, dia bela ayam pun ayam jadi. Kita bela ayam dagingnya ketik tunga. Tak? Tahu tunga? Tunga tu macam apa ni? Macam kutu gitulah. Mati ayam, nak kata apa? Allah bagi mereka dunia ni, sudah diberi ke dunia. Maka orang yang zalim, orang yang kafir, duk main-main dengan orang beriman, hatta ansaukum zikri. Kamu terlupa nak ingat kepada aku. Ulama kata apa? Terlupa nak sebut nama Allah, terlupa nak beriman, terlupa nak beramal, macam-macam lupalah. Kalau sudah tidak beriman itu berbagai-bagai kelupaan yang berlaku kepada mereka. Baiklah para jemaah sekalian, annahum humul faizun, merekalah orang yang mendapat kemenangan dengan sebab sabar, maka mereka mendapat kemenangan. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-fawaid, beberapa faedah dari ayat yang kita baca ini. Ayat 105 hingga 111. Dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, innahu kana fariqum min ibadi, sekumpulan hamba aku telah berdoa. Tengok ayat 109, tanda ini faedah dia. Mereka jama'u bainal iman. Dia kata apa? Rabbana amanna faghfir lana warhamna, kan? Mereka telah kumpulkan dalam hidup mereka ni iman. Bila ada iman, bermakna kena ada amalan. Tak boleh orang tu mengaku je beriman, tidak beramal. Itu bukan gaya Islam. Mazhab Ahlus Sunnah menyalahi mazhab Al-Murji'ah. Kita yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Murji'ah dia beza di antara amal dengan iman dengan amal. Tapi Ahlus Sunnah kata tak, iman tu mawaqara fil qalbi, tapi terpancar dalam anggota kita. Terpancar dalam anggota. Maka mereka telah berdoa kepada Allah, minta keampunan, minta rahmat. Mereka telah bertawassul kepada Allah Ta'ala birububiyatihi, dengan ketuanan Allah. Dia kata apa tadi? Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, Rabb. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa, tanda tuan-tuan, min anwa'it tawassul al-masyru' fi du'a'illah. Di antara tawassul ni maknanya kita minta menyebut kebaikan yang kita buat, amalan yang kita buat. Itu dia panggil tawassul yang di syariat. Cuma tawassul ni ada dua lah. Satu tawassul yang ittifaq para ulama, satu lagi tawassul yang menjadi khilaf. Jadi yang khilaf tu kita tak payahlah duduk tekan di situ, duduk ambil di situ. Sebab khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Bahkan bukan sakat boleh tak boleh, panjang pula cerita dia. Panjang pula cerita. Sebab itu ana letak dalam makalah kita, kita kata ada dua pandangan di sini. Yang boleh tak boleh. Jadi ada orang kata, oh, kasar dia ni. Tak. Jadi kita kata ada pandangan, maka kita ambil jalan yang selamat. Apa jalan selamat? Tinggalkan yang khilaf. Yang tak khilafnya, at-tawassul al-masyru' yang disyariatkan dalam doa kita,
Iaitulah at-tawassul ila Allah Ta'ala bil imani bihi wa ta'atihi. Kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan keimanan kita, dengan ketaatan yang kita lakukan. Ini yang penting bagi kita dalam para jemaah sekalian. Yang penting kita tawassul. Contohnya, dalam ayat ini, hamba Allah Ta'ala kata, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami, kami beriman. Dalam surah Ali Imran, ayat 193, ada lagi doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Faghfir lana dzunubana. Jadi sebelum kita minta ampun, sebelum kita minta rahmat, sebelum kita minta Allah luluskan segala permohonan yang kita nak minta, biarlah kita boleh bertawassul dengan amalan kebajikan yang kita buat. Iaitu amal yang paling besar apa dia? Apa dia? Amanah. Kita tawassul dengan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Kalau tidak, contohnya, saya buat contoh yang paling mudah lah. Untuk para pelajar sekalian, guna ilmu tawassul ni. Yang macam kita sekarang ni, musim COVID. COVID ni mula-mula datang takut. Orang duk tunjuk video, orang ni mati, bergelimpan sana rebah sini kan. Kemudian mula tak apa nak takut. Mula tak takut dah. Marah dah. Lockdown marah, PKP marah. Dia nak balik kampung, nak berjalan, nak macam-macam nak. Bila mari pula varian baru ni, angka mendadak naik, mula rasa kecut perut balik. Bila masjid ditutup, di sini kita tawassul pada Allah. Kita kata, tanda tuan-tuan, Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan amal kebajikan kami yang sentiasa melangkah kami ke masjid, solat berjamaah di masjid, mengikuti majlis ilmu di masjid, itu kita minta. Itu dipanggil tawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, dengan ini hilangkan penyakit COVID. Hilangkan penyakit wabak yang ada ini. Itu dia panggil kita tawassul, kemudian kita minta. Sama juga kalau kita nak minta apa-apa, kita berdoa dengan tawassul dengan nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dengan amal kebajikan yang kita buat, angkatkan, kabulkan. Sebagaimana 3 orang yang terperangkap dalam gua, masing-masing bertawassul dengan apa? Dengan amalan masing-masing. Orang ni jaga baik ibu bapa, yang seorang ni tinggalkan maksiat ketika nak berzina, yang seorang lagi dia buat kebajikan, maka kita mengatakan itu di antara yang masyru'. Baiklah para pelajar sekalian, kita belajar ambil yang jelas, yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, kita pergi lagi. Perbincangan lagi, kenapa, ini timbul soalan. Saya jawab selalu soalan sebelum ditanya. Orang kafir dia tahu dah, dia duduk neraka. Tapi kenapa dia minta juga, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka ni. Tak mau duduk sini. Dan dia berjanji, fa'in urna fa'inna zalimun. Kalau kami ulang balik, kami orang zalim. Soalannya, kenapa dia minta sedangkan dia tahu dia tak ada peluang? Jawab para ulama, yajuzu an yalhaquhum as-sahwu an zalika. Sebab benda tu spontan. Walaupun dalam keadaan apa saja pun, dia ada peluang nak bercakap, dia cakap. Minta nak kembali semula ke dunia. Ataupun dia tahu dah, memang dia tahu dia ni kekal dalam neraka. Tetapi, ala wajhil ghausi wal istirwah, nak minta juga. Macam kita lah hari ni. Kita dengan Allah Ta'ala ni, laisa kamitslihi, tidak ada bandingan. Cuma analogi ni supaya kita jelas. Hari ni, PKP sekat jalan raya. Siapa tak ada surat, kerja surat ni, tak boleh merentas. Kita nak pergi juga. Tahu dah tak boleh. Surat pun tak ada, apa pun tak ada. Kita pergi. Buat rayawan, cik, saya nak pergi sini-sini. Balik. Apa awak tak ada surat ni?
Jadi orang kafir pun dia tahu dia tak boleh, tapi mencuba nasib. Dalam bahasa kita kata mencuba nasib. Itu je lah yang disebut oleh para ulama. Yang ketiga, azab orang kafir ni azab dua cara. Satu dia panggil dari sudut nafsian, dari sudut jiwanya, dan azab dia panggil jiwa dan mental. Satu lagi dia panggil azab tubuh badan, jisim. Ayat Quran ni Tuhan kata, ikhsa'u wala tukallimu. Diam. Jangan bercakap. Duduk sini. Itu dia panggil azab dari sudut jiwa. Azab penyiksaan dari sudut apa? Dari sudut jiwanya, begitulah azab. Alam nafsi dia panggil. Duduk diam sini lah. Macam orang penjara minta nak keluar. Duduk sini. Apa mu ni? Kan? Adapun azab tubuh badan, banyaklah ayat Quran Tuhan sebut. Seperti dalam ayat tu. Dalam ayat yang lepas. Dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah gambarkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyaduqul azab. Bila terbakar kulit, sembuh balik, bakar lagi. Na'udzubillah. Dalam surah Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Siram dengan air, beri minum air yang panas, putus dia punya usus perut dia. Na'udzubillah. Banyak lagi lah ayat itu dia panggil ayat tentang azab secara body, secara tubuh. Baik, yang terakhir dalam perbincangan kita ni para jemaah sekalian, doa orang-orang yang beriman setelah diperli. Maka yustafadu min hadza, kata di para ulama, dia kata daripada ayat ini, ayat innahu kana fariqum min ibadi 109 tadi, at-tahzir minas sukhriyati wal istihza. Allah Ta'ala beri amaran, peringatan, jangan perli-perli, jangan mempermain-mainkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, jangan menghina mereka. Jangan duduk sibuk-sibuk kita dengan benda yang tak ada faedah. Tengok orang miskin dibantu, bukan diperli. Tengok orang miskin dibantu, bukan diperli. Cuma para pendakwah duk fikir bagaimana nak menyelesaikan masalah orang miskin. Orang miskin dalam kampung, semua kampung ada orang miskin. Dalam negeri mana pun mesti ada orang miskin. Kan? Bagaimana kita nak selesai masalah mereka? Kita bersedia untuk menyelesaikan, tapi mereka kadang-kadang nampak macam tak nak menyelesaikan masalah. Dahlah miskin dunia, miskin pula akhirat. Tak pergi ke masjid, orang ajak pergi pun susah. Kan? Ada setengah masjid ni dia buat pembahagian barang-barang bantuan di masjid. Dia sanggup tak pergi. Tak apalah, kalau di masjid saya tak payah pergi lah. Dia nak NGO hantar ke tangga rumah dia. Subhanallah, sebab di masjid. Allergiknya dia dengan masjid. Kita kata inilah yang jadi masalah. Dahlah kita miskin dunia, kita miskin akhirat. Kita berdoa kepada Allah SWT. Tapi namun begitu, kita bukan tugas kita nak perli mereka. Bukan tugas kita nak istihza' dengan mereka. Tugas kita mengajak mereka. Ajak mereka. Seorang pendakwah masyhur, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, orang pergi mengadu dengan dia. Dia kata, Tuan Syekh, nak kita nak macam mana dengan orang tak solat ni? Mana orang ni tanya fatwa lah, macam kita nak perli dia ke nak hina dia. Syekh kata, oh senang je. Apa dia? Engkau pergi tarik tangan dia, bawa ke masjid, suruh solat. Itu je lah. Kita hari ni pun kalau kita mampu menarik tangan orang-orang ahli maksiat supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita usahakanlah. Tapi kasih duk perli, duk nganyi, duduk hina mereka, tak selesai masalah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi siri yang terakhir dalam surah Al-Mu'minun, bermula ayat 112. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.